Entah kenapa, terkadang hati ini keras. Entah kenapa, terkadang hati ini tahu akan kebenaran, tetapi seakan ada batu penghalang yang menghalang untuk ianya dilaksanakan. Ya Allah, aku takut ya Allah. Bagaimanakah caranya untuk aku menjadi orang yang mendapat petunjuk-Mu? Dan bagaimanakah caranya untuk aku menjadi orang yang tidak dimurkai oleh-Mu? Bantulah hamba-Mu ini, ya Allah. Golongan yang Allah benci, Allah marah sangat, Allah tak suka sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak, maha suci-Mu ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami ini tidak miliki sebarang ilmu pengetahuan melainkan sekadar apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha memiliki segala ilmu, dan Engkaulah Tuhan yang maha bijaksana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, pada siri kali ini insya-Allah kita dipertemukan lagi dengan izin Allah, rahmat daripada Allah, petunjuk dan hidayah daripada Allah, untuk kita sama-sama bincangkan surah Al-Fatihah, yang mana episod kali ini kita akan bincangkan berkenaan dengan dua golongan yang secara spesifiknya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah, supaya kita betul-betul hadam, betul-betul kenal, betul-betul kita mampu menilai, bukan dari segi yang baik, tetapi mengenalnya dari segi kejahatan dan tipu muslihat mereka. Kita telah pun sampai pada ayat yang ketujuh, iaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Dalam ayat yang ketujuh ini kita dah bincangkan satu permintaan yang Allah ajar kepada kita supaya kita minta, iaitu minta supaya diberikan petunjuk sepanjang jalan yang telah dikurniakan kepada mereka yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah. Kita dah bincangkan insya-Allah. Namun di dalam ayat yang ketujuh ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dua karakter makhluk Allah ini, ataupun golongan ini, yang mana golongan ini tidak disukai oleh Allah, tidak diredai oleh Allah. Bahkan mereka ini jauh tersasar daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu pada sambungan ayat yang ketujuh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Iaitu, dan bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai, dan bukannya jalan orang-orang yang sesat. Allahu Akbar. Yang pertama, golongan yang hidupnya di dalam kemurkaan Allah, bukan lagi kehidupan di akhirat. Ini di dunia ini Allah cerita, dan di dalam dunia ini telah pun jelas kemurkaan Allah kepada mereka yang membawa kehinaan di hari akhirat. Golongan yang kedua juga adalah golongan yang dalam hidup mereka tersesat, hilang panduan, hilang petunjuk, hilang arah, dan mereka tidak mampu berfungsi sebagai hamba Allah yang benar, dan sudah tentulah jauh mereka ini daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuan-tuan, dalam keadaan kalau kita bayangkan kita sedang memandu, di depan kita terpampang skrin ataupun paparan
hala tuju yang kita nak lalu, mungkin Waze ke ataupun Google Map dan sebagainya, sudah jelas jalan yang dibentangkan kepada kita, ya, laluannya yang ada warna biru-biru itu kan. Kita tahu sepatutnya kita belok ke kanan, tetapi kita belok ke kiri. Bahkan selepas kita belok ke kiri, berkali-kali amaran itu diberikan kepada kita, signal bahawa kita dah tersalah jalan itu telah diberikan kepada kita. Bahkan kita pun tahu bahawa jalan yang kita ambil ini adalah jalan yang salah dan tidak menuju kepada destinasi yang benar dan betul tadi. Kalau dalam Waze pun kita sudah tentu kita tak akan sampai ke destinasi. Dalam peta itu tadi sudah tentu bila kita tahu tempatnya belok ke kanan tetapi kita belok ke kiri, sudah pasti kita tak akan sampai ke destinasi. Maka di dalam kehidupan kita, jika sekiranya ia berlaku kepada iman kita, maka ia satu perkara yang sangat-sangat malang, iaitu apabila kita mengetahui jalan yang ditunjukkan oleh Allah begini, tetapi kita mengambil jalan yang lain selain daripada petunjuk Allah dengan mengharapkan destinasi yang nak dituju itu destinasi yang berbeza, maka ia merupakan satu perkara yang malang dalam hidup. Inilah yang berlaku pada golongan yang pertama, yang insya-Allah kita akan panjangkan perbincangannya pada bahagian yang seterusnya nanti. Dan golongan yang kedua ini, tuan-tuan, adalah golongan yang Allah gelarkan sebagai golongan yang sesat. Ad-dallin, golongan yang sesat. Dan bayangkan kalau sekiranya peta ada pada tangan kita, hala tujunya sudah ditentukan, tetapi dia menolak ke tepi hala tuju tadi dan dia meraba-raba dalam hala tuju nak pergi ke mana dia tak tahu, maka ini juga satu perkara yang malang dalam kehidupan. Saya bagikan contoh. Sebagai contohnya, kita nak pergi ke destinasi A, orang sebelah kita juga nak pergi ke destinasi A. Jalan telah pun ditentukan, lalu ikut sini, belok kanan, belok kiri, terus dan sebagainya, sudah pun jelas pada kita. Kita mengikut jalan yang ditunjukkan untuk sampai ke destinasi A, tetapi golongan yang sesat ini, dia juga nak tuju ke destinasi A, tetapi dia mencari jalan sendiri dan jalan yang lain daripada yang telah ditunjukkan. Maka sudah tentulah di dalam kehidupan juga akan mengalami kesesatan. Lebih-lebih lagi apabila jalan hidup yang nak menuju keredaan Allah ini hanyalah satu, iaitu Islam, maka golongan yang tersesat tadi tidak mengambil Islam sebagai jalan hidup. Mereka meraba-raba ataupun mereka mereka-reka jalan dan cara hidup mereka sendiri, tetapi dengan tujuan yang sama, kononnya mereka juga nak meraih kasih sayang Tuhan. Inilah yang berlaku kepada golongan yang tersesat. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bencana besar akan berlaku pada kehidupan seseorang apabila mereka hilang petunjuk. Apabila kita hilang petunjuk, ini merupakan satu bencana yang lebih besar daripada kemalangan-kemalangan yang ada dalam dunia, seperti banjir, tsunami, gempa bumi, ribut dan sebagainya. Itu bencana. Tetapi apabila hilangnya petunjuk Allah dalam hidup manusia, maka ia merupakan bencana yang paling besar. Kenapa, tuan-tuan? Jika sekiranya tsunami kesannya di dunia, jika sekiranya banjir kesannya di dunia, tetapi bencana hilang petunjuk Allah, kesannya sengsara dan merana di dalam alam akhirat selama-lamanya. Allahu Akbar. Bencana apabila dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi impak kepada kehidupan akhirat, menyebabkan akhirat mereka sengsara, maka ini satu bencana yang maha besar, sangat besar, yang mana kesudahannya tidak boleh disesali lagi, tak ada guna lagi menyesal. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala
nak sebut dalam Al-Quran, kenalkan kepada kita ciri-ciri mereka yang hilang petunjuk ini, dan bencana sedang menimpa mereka bahkan berterusan selagi mana mereka tidak kembali kepada jalan Allah yang sebenar. Maka golongan inilah yang menjadi manusia yang hilang petunjuk di dalam kehidupan dunia, dan mereka sudah pasti tidak bertemu dengan jalan kebahagiaan redha Allah di hari akhirat sekiranya mereka tidak kembali untuk mengikut jalan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, golongan yang dimurkai oleh Allah ataupun disebutkan di dalam Al-Quran al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim iaitu golongan-golongan yang dimurkai Allah atas mereka. Dan apakah ciri golongan yang Allah benci, Allah marah sangat, Allah tak suka sangat? Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita, jangan sampai kamu terjerat ataupun terjerumus dengan sifat-sifat mereka, bahkan jangan cenderung hati untuk mengikut mereka. Bagaimanakah karakter golongan ini? Golongan ini karakternya adalah yang pertama, mereka juga menerima ilmu wahyu daripada Allah. Mereka juga mendapat perkhabaran daripada langit. Mereka juga mendapat kitab-kitab daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, golongan yang berilmu, golongan yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabi dan rasul. Satu golongan yang mana bukan mereka buat sebab mereka tak tahu, tetapi mereka buat kejahatan untuk menutup kebaikan yang mereka tahu. Maka mereka mengikut hawa nafsu mereka. Mereka melanggar perintah Allah kerana perintah Allah merupakan ujian kepada mereka yang tidak seronok untuk nafsu mereka. Akhirnya mereka menyeleweng walaupun mereka tahu kebenarannya pada jalan yang lain. Inilah karakter yang pertama. Dapat ilmu wahyu daripada Allah beserta dengan dibangkitkan ataupun diutuskan para nabi dan rasul kepada mereka, bahkan bermacam-macam siri mukjizat yang besar-besar yang telah diberikan kepada mereka juga. Tanda-tanda sudah jelas, tetapi mereka mengikut hawa nafsu mereka, bahkan mereka menentang kebenaran kerana tidak kena dengan kehendak nafsu mereka. Yang kedua, mereka tahu kebenaran tetapi mereka menolak. Mereka tahu perkara yang benar daripada Allah, tetapi kerana kekufuran ataupun keingkaran mereka, mereka tak mahu dengar, bahkan mereka menentang kebenaran tersebut. Dan yang ketiga, golongan yang Allah murkai ini adalah golongan yang mana karakter mereka ini, mereka sangat-sangat iri hati dan pendendam. Mereka sangat-sangat benci kepada orang-orang yang membawa kebenaran, bahkan lebih lagi apabila kebenaran itu dibawa oleh kaum yang lain selain daripada mereka, maka kerana dendam dan benci, tak nak tengok orang lain lebih daripada diri mereka, maka mereka buat apa sahaja untuk melunaskan dendam mereka sehinggakan menggadaikan iman mereka. Bayangkan ketika saat Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu antara makhluk yang diberikan ilmu oleh Allah adalah iblis. Iblis mendapat tempat yang istimewa di sisi Allah pada ketika Nabi Adam diciptakan, iaitu diberikan ilmu pengetahuan, kenal Allah. Tetapi apabila Allah memerintahkan para malaikat seluruh yang ada di situ untuk tunduk sujud menghormati Nabi Adam AS, timbul perasaan iri hati dalam diri iblis, sehingga iblis ini sanggup menggadaikan kehormatan diri dia di depan Allah
kemuliaannya di sisi Allah, kerana ilmu yang banyak Allah berikan, kerana dendam melihat ada makhluk yang lebih baik daripada diri dia, maka akhirnya dia tidak, ataupun dia enggan sujud kepada Adam sebagai menghormati tadi, rela untuk menerima laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dendamnya sangat menebal, dan ini kita perlu jauhi sifat-sifat ini supaya kita tak tergolong daripada golongan al-maghdubi alaihim, iaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Tahu benar-benar, tetapi kerana dendam, benci, iri hati, sanggup menolak bahkan menentang kebenaran. Seterusnya, siapakah daripada kalangan manusia ini yang menjadi pelopor kepada sifat-sifat sebegini? Tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pelopor kepada golongan yang dimurkai oleh Allah, asbab daripada sifat-sifat mereka ini adalah golongan Yahudi laknatullah. Allah membenci kepada mereka, golongan-golongan Yahudi yang mana doktrin yang ada pada diri mereka adalah merosakkan apa sahaja kebenaran yang ada. Kerana dendam, kerana benci, kerana kufur, kerana menolak kebaikan dan kebenaran, bahkan kerana kebenaran itu berada juga bersama dengan pihak yang lain, maka mereka sanggup untuk menggadaikan segala kehormatan mereka untuk melunaskan dendam. Maka itulah golongan Yahudi. Yang kedua, tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, golongan yang dibenci ataupun golongan yang Allah ajar kita supaya kita mohon dijauhkan juga adalah golongan yang sesat. Mereka yang tersesat dalam kehidupan. Mereka nak tuju perkara yang baik, tetapi mereka tidak mengikut peraturan daripada Allah. Bahkan mereka sendiri dengan sangkaan-sangkaan. Ciri-ciri mereka adalah, yang pertama, golongan yang sesat ini, mereka tidak ada ilmu pengetahuan. Apa sahaja tindakan mereka tidak berdasarkan kepada ilmu yang jelas daripada Allah. Mereka hanya bersangka-sangka, mereka hanya mereka-reka, bahkan mereka meyakini apa yang mereka ciptakan sendiri. Ini satu perkara yang sangat besar malangnya dalam kehidupan. Juga kerana mengikut hawa nafsu, maka mereka membiarkan diri mereka ini tenggelam dalam kejahilan, mereka ini tenggelam di dalam ketidaktahuan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang sesat ini, mereka tidak memanfaatkan akal, tetapi melebihkan hawa nafsu. Mereka tidak memanfaatkan akal yang sebenar untuk mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal dan hati ini adalah dua elemen yang penting untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antara yang menjadi satu keutamaan adalah untuk kita memanfaatkan akal untuk menerima kebenaran daripada Allah. Namun golongan yang tersesat ini, kerana hawa nafsu juga, mereka tidak mampu menggunakan logik akal fikiran untuk menerima kebenaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dah bagi tahu ini tak boleh, dah ada buktinya, dah ada petunjuknya, tetapi akal mereka gagal untuk berfungsi. Yang mereka tahu adalah apa yang mereka amalkan selama ini sudah pun baik, apa yang mereka amalkan selama ini sudah pun betul, walaupun hakikatnya ia tidak berdasarkan ilmu yang jelas. Ini sifat golongan yang sesat. Sebab itu mereka menjadikan andaian dan sangkaan semata-mata untuk mereka lalui kehidupan. Sebagai contohnya, pelopornya adalah golongan Nasrani, yang mana mereka ini sangat sayang kepada Nabi Isa alaihi salam. Mereka mendakwa mereka sangat sayang kepada Nabi Isa alaihi salam.
tetapi kerana peristiwa-peristiwa yang mereka tidak mampu fikir dengan akal, tetapi emosi mereka melebihi akal fikiran yang waras, tidak berdasarkan ilmu yang jelas, maka mereka mengambil pandangan sehingga kan ada yang mengatakan, kebanyakan mereka, bahkan inilah yang menjadi doktrin mereka, sehingga menyatakan Nabi Isa alaihissalam kemuliaannya, sehingga mereka mengangkat Nabi Isa ini menjadi anak Tuhan, anak Tuhan. Maka inilah sebagai contoh gambaran kepada kita golongan-golongan yang sesat dalam kehidupan. Maka dua golongan ini tuan-tuan, golongan yang Allah murkai, iaitu ada ilmu tetapi tidak menurut ilmu tersebut, ada pengetahuan tetapi menentang kebenaran itu kerana hawa nafsu, tahu benda yang betul tetapi merosakkan lagi benda yang betul, dan pelopornya adalah Yahudi. Maka Allah nak kita jangan sekali-kali ada sifat-sifat ini dalam diri kita. Jangan ada sifat al-maghdubi alaihim. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-7 ini, Allah ceritakan sebahagiannya adalah golongan yang diberi nikmat, tetapi dalam masa yang sama Allah juga cerita golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Kenapa? Ini adalah kerana kadang-kadang seseorang itu buat satu kebaikan, maka dia rasakan dirinya sudah baik. Dia buat satu-satu yang memang dia yakin ini benar dan dia rasa ini satu kebaikan. Namun tanpa dia fikir, dia kaji, tanpa dia berikan penekanan bahawa dalam masa dia melakukan kebaikan, dia juga mengamalkan sifat-sifat yang buruk. Dalam masa mereka ataupun kita mengamalkan perkara-perkara yang dicirikan oleh Allah sebagai allazina an'amta alaihim, yang mendapat nikmat tadi, maka dalam masa yang sama ada lagi elemen-elemen al-maghdubi alaihim pada diri kita. Ini kita perlu buang dan kikis. Apa dia tadi? Antara ciri-ciri al-maghdubi alaihim, golongan yang diberkahi Allah: perasaan dendam, perasaan dengki, perasaan iri hati, perasaan sombong, perasaan rasa diri ini lebih, rasa diri ini tak pernah kalah, rasa diri ini tak layak untuk berada di bawah tetapi sentiasa kena berada di atas, tidak memberi peluang untuk orang lain sama-sama membangun. Perasaan-perasaan ini adalah perasaan daripada ciri-ciri al-maghdubi alaihim, iaitu ciri-ciri orang yang dimurkai oleh Allah. Maka kita kena keluar segera daripada sifat-sifat ini, sifat-sifat yang mampu menjerumuskan kita kepada lembah kehinaan. Dan yang kedua, Allah juga nak kita kenal siapakah golongan yang sesat, supaya kita juga beramal di dalam Islam dengan sandaran ilmu wahyu daripada Allah dan juga sunnah Nabi SAW. Kita tidak dibenarkan untuk mereka-reka satu perkara yang baru di dalam agama tanpa asas dan sandaran daripada wahyu kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dan inilah yang berlaku kepada golongan-golongan yang tersesat. Mereka beramal tetapi tidak ada ilmu, sehingga kan amal mereka itu berdasarkan hawa nafsu dan kehendak mereka, dan akhirnya mereka melampaui batas di dalam beramal, tidak mengikuti lunas-lunas yang ditunjukkan oleh agama. Ini bahaya. Sebab itu tuan-tuan, ayat yang ke-7 ini ayat yang sangat-sangat penting untuk kita fahami dalam kita nak melalui kehidupan kita di dunia. Perlu ada sandaran yang mana Nabi SAW sebutkan, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana selagi mana kamu berpegang dengan dua perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Subhanallah. Nampak tuan-tuan betapa pentingnya petunjuk dan hidayah Allah disandarkan dengan ilmu yang benar daripada Allah. Apa Nabi sebut? Apakah dua perkara ini? Iaitu kitab Allah, yakni Al-Quran Karim, dan sunnah Rasulullah SAW. Dua inilah yang menjadi asas kepada pembangunan agama
dan amalan-amalan di dalam kehidupan manusia untuk mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum wallahu ghafurun halim. Shadaqallahul azim. Bagi tahu kepada manusia, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jika sekiranya kamu sangat cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah sunnahku, ikutlah jalan yang telah aku tunjukkan kepada kamu, ikutilah apa yang telah aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepada kamu, yuhibbukumullah, pasti kamu akan mendapat cinta Allah, kamu akan dicintai oleh Allah dengan jalan ini sahaja, iaitu jalan hidayah petunjuk Allah melalui ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurun halim, sesungguhnya Allah sangat pemaaf, pengampun, maha pengampun dan maha lemah lembut. Subhanallah. Inilah yang perlu kita sedari pada siri kali ini. Sama-sama kita ambil manfaat, iaitu perlu kenal dua golongan yang Allah Subhanahu wa taala minta kita jauhi daripada mereka dan jauhi daripada terjebak dengan sifat-sifat mereka. Yang pertama, golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan golongan ini dipelopori oleh Yahudi, dan golongan yang tersesat dalam mendapat petunjuk Allah, iaitulah mereka yang mempeloporinya adalah golongan Nasrani. Wallahu alam. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang saya kasihi sekalian, kita telah sampai ke ayat yang terakhir kupasan surah Al-Fatihah ini. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, dalam ayat yang ketujuh ini, rupa-rupanya ada punca kenapa hidayah tidak sampai tuan-tuan. Ada punca yang menyebabkan hidayah tidak dapat masuk ke dalam hati seorang manusia. Puncanya dalam ayat ini adalah kerana golongan yang dimurkai oleh Allah, iaitu golongan yang disebutkan mereka ini tahu kebenaran, mereka tahu Al-Quran, ilmu wahyu itu sahih, tetapi mereka memilih untuk menolaknya kerana dendam, iri hati, sombong dan juga kerana dengki tuan-tuan. Dan golongan kedua yang tertolak daripada mendapat hidayah ialah golongan-golongan yang mereka ini bertindak dan melakukan sesuatu tetapi tidak menggunakan ilmu yang sahih. Sebaliknya mereka menggunakan ilmu akal semata-mata dan berpandukan nafsu semata-mata. Wa na'uzubillah. Jadi apa yang Allah mahu kita belajar daripada ayat ini? So daripada ayat ini tuan-tuan, kita kena sedar bahawa kita kena memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak tergolong daripada golongan-golongan mereka tidak mendapat hidayah. Dan apa yang kita perlu praktiskan mulai hari ini? Mulai hari ini tuan-tuan, kita semua perlu sedar dan berusaha untuk membuang sikap-sikap yang mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebabkan kita sesat. Antaranya ialah perlu mulai hari ini kita sedar, buang dan hilangkan perasaan sombong. Kita perlu kawal perasaan riak dan takabur. Kita perlu sentiasa ingin belajar
Dan tuan-tuan, kita kena sentiasa tambah baik ilmu, terbukanya hati untuk menerima pandangan dan ilmu dan untuk mengkaji lebih jauh. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijauhkan daripada perangai dan sikap mereka-mereka yang dimurkai dan juga mereka-mereka yang tersesat yang telah dibentangkan oleh Ustaz Ashraf sebentar tadi. Supaya apa? Ia tidak menjadi bencana dalam kehidupan kita. InsyaAllah jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya. Assalamualaikum.